cikgu, kita dah belajar ilmu dia, macam mana soalan dia. Jom kita tengok soalan dia. Okey, cikgu zoom out sikit. Boleh faham cikgu, terima kasih. Bagus Amni. Okey, alhamdulillah cikgu pun suka bila you all faham. Alright, dapat juga kebaikan kat cikgu di akhirat nanti. You all bagi pandai-pandai, banyak pahala cikgu dapat. Alhamdulillah. Okey. Tengok soalan yang ni pada soalan SPM lah, cikgu datangkan dulu soalan SPM tahun 2012, sama saja. Dia tanya, semua nampak? Kita buat nombor ni dulu. Nombor 15 dulu. Dia kata Raja 23 menunjukkan corak pembiasan bagi gelombang air dari P ke Q. Dia dah cakap daripada P ke Q, from P to Q. Which pair is correct about the characteristic of water wave in Q? Yang Wafal tu diuji lah. Wafal. Okey, cuba bagi tahu kat cikgu jawapan dia apa. Fatin, Nat, Shasha, Danish. Kita ada Amni, Amy, Maisara, Roshan dan Muhammad. Frekuensi niat Wafal unchanged. Jadi yang tinggi ni memang salah lah. Siapa yang tak hafal lagi habis. Siapa yang tak hafal habis, buah kena bibnya. Okey. Laju kalau tengok kat sini. Laju kat sini kalau kita tengok kawasan Q ni, kawasan yang cetek. Jadi laju dia akan berkurang. Syasha. Laju akan berkurang. Dia ke kawasan cetek, kena hafal dia tu. Boleh yang lain? Kena apply terus. Tu kata cikgu tadi cikgu cakap install terus apply. Install terus apply. Kita nak apply terus. Jawapannya adalah D. Setuju semua? Setuju semua? Boleh ya? Jawapan dia adalah D. Okey. Yang nombor 16 ni nanti dulu. Cikgu nanti patah balik. Cikgu nak tengok yang kes yang ni dulu. Nombor 17 ni. 17 soalan dia dekat sini. Soalan dia. Okey, soalan dia dekat sini. Okey. Dia cakap kat situ. Rajah 21 menunjukkan perambatan gelombang bunyi di udara. Dari kawasan udara sejuk ke kawasan udara panas. Okey, siapa yang mungkin first time guna Zoom ataupun tak biasa guna Zoom, kat tengah-tengah atas tu kamu boleh pilih view option. So kalau kamu nak zoom, let's say cikgu punya view ni kecil bagi kamu, you all boleh zoom sendiri. Tak efek cikgu, tak efek rakan-rakan yang lain. Okey, kamu boleh zoom sendiri. Okey. Dia tengok diagram 2.21, dia kata udara panas ke udara sejuk ke panas. Tadi nota kita banyak discuss panas ke sejuk, ni sejuk ke panas. Dia dah tunjuk arrow dia dah. Okey, dia dah tunjuk. Upper level dia cakap warmer air, maksud udara yang lebih panas, bawah sejuk. Bawah sejuk bawah sejuk. Dia mungkin ada layer gitu tengah-tengah lah kot layer dia. Sebenarnya dia banyak layer lah, Perbandingan manakah tentang gelombang itu adalah betul? Soalan dia simple saja. Which comparison about the wave is correct? Sekali lagi Wafal. Kamu kena hafal Wafal. Okey, tengok A dia kata wavelength, dia sentuh B dia sentuh amplitude, C dia compare dari segi speed, D dia compare dari segi frekuensi. Siapa yang kekal confirm salah, B dengan D confirm salah. Kita boleh eliminate sebab kita ingat yang frekuensi dengan amplitude sama je. So kita boleh buang. Amplitude, betul lah amplitude. Alright, jawapan dia sama ada C dengan A. So, apakah jawapan anda? Yang lain cuba tulis juga. Saya rasa C. Amni cakap C. Speed upper level lebih laju. Alright. Wavelength upper kecil. Salah. Okey, A salah betul. Jawapan dia adalah C. Terbaik. You all memang terbaik. Kadang-kadang kalau you all zoom kan, gambar ni boleh bagi tahu kamu dah tahu. Okey. Dia nampak wavelength tu lagi besar. Wavelength tu atas tu lagi besar daripada bawah. Bawah lebih kecil. Besar lagi. Sebenarnya. Okey, dia boleh nampak. Jadi confirm lah C yang betul. Okey. Satu soalan yang menarik juga kat sini.
Cikgu tunjuk yang BM dia sebab cerita dia macam panjang. Okey, cerita dia macam panjang. Jadi cikgu tunjuk dalam bahasa Melayu saja. Boleh ya? Siapa yang belajar bahasa Inggeris? Oh, tak muat pula dah. Okey. Okey. Gambar tu dia cerita tsunami berlaku tau kat situ. Tsunami kan berlaku disebabkan pergerakan plate bumi ataupun kerak bumi tu dia terlari sikit. Okey. Dia menyebabkan gelombang air pun terkena daya tu. Jadi kita tsunami adalah satu siri gelombang. Tsunami adalah satu siri gelombang air yang disebabkan oleh sesaran isi padu air yang besar. Biasanya terjadi dalam lautan atau tasik besar. Sesaran air ini selalunya menyumbang kepada kejadian gempa bumi. Tsunami datang ni biasanya disebabkan oleh gempa bumi lah yang trigger dia. Tiba-tiba air tu kena tolak. Volume dia yang besar kena tolak. Jadi dia akan pergi satu daya yang besar. Okey. Kejadian gempa bumi, okey semua ni semua introduction ya. Dia dapati panjang gelombang panjang gelombang. Dia kata tsunami panjang gelombang lambda, tsunami semakin pendek apabila menghampiri pantai seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 22. Dia bagi tahu satu statement dekat you all. Dia cakap gelombang ni bila menghampiri pantai, panjang gelombang bertukar menjadi pendek. Nampak? Okey, dia jadi pendek. Panjang gelombang bila menghampiri pantai pendek. Itu dia statement dia. Okey, kita tengok soalan dia. Okey. Ini disebabkan oleh apa? Wah. Disebabkan oleh pembiasan gelombang lah, pembiasan gelombang. Okey, soalan dia tanya satu tapi cikgu nak tanya lebih. Laju tsunami bila menghampiri tepi pantai berkurang ke bertambah? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Soalan tak ada tapi kita boleh discuss. Gelombang tu dia datang tepi pantai, tsunami tu, laju tu berkurang ke bertambah? Berkurang. Okey, kena ingat Bafal, berkurang dah. Tapi kalau kena tsunami tu dahsyat juga. Okey, itu dah berkurang dah tu. Kalau tak berkurang, Allahualam. Sekali lagi Bafal, nombor 19. Sekali lagi cikgu nak tunjuk bahawa persoalan berkaitan dengan Bafal ni banyak. Banyak. Okey, Bafal. Siapa yang tak nampak boleh zoom. Kita nak tengah buat soalan nombor 19. Dia kata Rajah 23 menunjukkan bahawa gelombang air merembat daripada kawasan X ke Y. That's all. Dia kata comparison mana yang betul. Tengoklah you all. Dia tak bagi tahu mana cetek, mana dalam. Dia tak bagi tahu. Dia bagi gambar macam tu je. Which comparison is correct? Mai Sarah cakap C, Syasha cakap C. So, frekuensi memang salah. Amplitude memang salah. So, kita kena compare kedalaman dengan speed. Okey, jawapan dia adalah C. Sebab speed kat sini lebih tinggi. Okey, sebab ini kawasan yang lebih dalam. Macam mana you all boleh tahu dia kawasan dalam? The only hint adalah panjang gelombang yang lebih panjang. Okey, panjang gelombang. Okey, kalau solid line kepada solid line, siapa yang tak tahu, kamu boleh tahu panjang gelombang. Kalau tengok sini rapat, pendek. Jadi dia kawasan cetek. Okey, Alhamdulillah. Itu few soalan yang kalau you all tengok lebih kurang juga dia tanya. Lebih kurang. Cikgu nak pergi kepada, dengan masa yang ada lagi ni, cikgu nak pergi pada satu soalan lagi melibatkan pengiraan. Okey? Tadi kamu tengok je Bafal apa jadi sebelum dengan selepas. Kat sini dia ada melibatkan pengiraan. Okey? Melibatkan pengiraan. Okey, sebelum cikgu minta kamu buat soalan 19, cikgu bagi nota dia dulu. Boleh? Okey, siapa yang datang, baru datang, selamat datang. Boleh semua? Cikgu bincang dulu macam mana formula tu boleh datang. Okey. Catat kita cikgu cerita dulu, explain dulu, cikgu baru kamu catat. Penting untuk faham dulu. Okey. Dia titik tolak dia berlaku dekat sini. V sama dengan F lambda. Kalau kamu belajar
5.1 kamu jumpa formula V sama dengan F lambda. Hubungan di antara hal laju, frekuensi dengan panjang gelombang. Okey? Dan dalam wafal, kamu ingat tak apa yang kekal? Frekuensi yang kekal. Betul tak? Frekuensi dalam ni, frekuensi yang kekal. Jadi, kita boleh cakap ada sebelum dengan selepas. Kalau sebelum jom tak betul. Okey ya. Sebelum dengan selepas. Okey, sebelum kita akan cakap V dia V yang satu, frekuensi dia frekuensi satu, lambda pun satu. Selepas maksudnya dia dah masuk kawasan cetek ke kawasan dalam, dia jadi selepas punya fenomena. Velocity dia kita panggil velocity yang kedua, frekuensi kita panggil frekuensi yang kedua, lambda berkait lambda yang kedua. Dia bersifat berubah kan. Tapi menariknya, frekuensi 1 sama dengan frekuensi 2, betul tak? Frekuensi 1 sama dengan frekuensi 2. Sebab dia tak berubah, kita dah hafal. Jadi kalau kamu susun balik, frekuensi 1 dia sama dengan lambda 1. Betul tak kalau kamu ambil formula tu? Formula dia macam tu. V1 sama juga, dia ni pun lambda 2. Maksudnya frekuensi 2 sama dengan V2 per lambda 2, betul tak? Jadi kamu substitute kat sini, V1 bahagi lambda 1 sama dengan V2 per lambda 2. Inilah formula yang kamu nak pakai. Inilah formula yang kamu nak pakai. V1 per lambda 1 sama dengan V2 per lambda 2. Dalam fizik, kena tahu lambda tu apa, V tu apa. Nanti baca, kita merangkak cari. Okey? V tu hal laju. Ataupun laju ke hal laju samalah speed ke velocity. Yang ni wavelength. Jadi kena tahu wavelength mana nak cari dalam ayat ataupun dalam gambar. Alright. So, nota dah bagi. Cuba buat soalan nombor 19. Apakah jawapannya? Dia tanya V1 ke, dia tanya V2 ke, dia tanya lambda 1 ke, dia tanya lambda 2. Kena kenal pasti. Okey, cuba buat Indo. Siap dah. Laju Syasha. Siap dah. Saya dapat B, cikgu. Muhammad pun B. Alright. B, Rosyam pun dapat B. Alhamdulillah. Okey, siapa yang tak, cikgu tunjuklah for the first time. Cikgu tunjuk, mungkin ada yang tak tahu. V1 dia adalah, jika laju air 18 di kawasan P, so 18 per lambda 1 dia 12, sama dengan V2 dia tak tahu sebab dia nak cari laju. Tapi lambda dia bagi adalah, bukan 12 Bukan 12, sorry bukan 12 ni. Tapi kebetulan samalah. Lambda dia bukan 12, lambda dia 12 kena bahagi dengan 3. Betul tak? 12 kena bahagi dengan 3. Tapi tak impact lah sebab dia bagi sama je 3-3. Jadi 12 bahagi 3, 4 sebenarnya. Okey, 4. Okey, sebab dia ada 3 lambda. 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda dalam 12. Jadi lambda sama dengan 4. Jadi sini 4. Sini 9, 9 bahagi 3 dapat 3. Jadi lambda dia 3. Okey, selesaikan, kita bawa 18 darab 3 bahagi dengan 4. 18 darab 3 bahagi dengan 4 dapat 13.5. V2 sama dengan 13.5 unit sentimeter per second. Dapat ini ya, cikgu harap soal dapat yang ni. Okey. Itu berkaitan dengan yang melibatkan pengiraan.
Okey, yang melibatkan pengiraan, cikgu proceed sikit lagi. Cikgu nak pergi kepada dalam masa 20 minit ni, cikgu nak pergi kepada soalan kertas 2. Kertas 2 ah. Kertas 2. Kertas 2. Okey, kertas 2 ni kecil sikit tapi bagus untuk kamu tahu. Okey. Cikgu zoom dululah yang mana patut ah. Okey, supaya kamu nampak dulu. Okey, dia cakap kat sini, rajah 6.2. Boleh kita masuk soalan bentuk kertas 2 pula. Bentuk kertas 2. Diagram 6.2 shows the cross section of a ripple tank. Ripple tank. So kamu tengok ripple tank, tangki riak, dia panggil tangki riak eksperimen lah. Jadi air tu dia cakap bergerak daripada, dia tak cakap bergerak. Okey, dia cakap kat situ. Bergerak dari kawasan A ke kawasan B, dia cakap. Maksudnya air dia pergi daripada kawasan A ke kawasan B. Dia letak satu plate kaca kat situ menunjukkan kawasan dia cetek lah, lebih cetek. Tapi dia tak cakap. Okey. Kalau perasan dalam kertas 2, mungkin kamu tak biasalah. Okey, cikgu nak bagi kat sini. Kertas 2, biasa introduction dia tanya maksud. Okey. 8 soalan, 8 dulu maksud. Okey, yang tu kamu kena hati-hati. Dia tanya apakah yang dimaksudkan dengan panjang gelombang. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan panjang gelombang? Maksud, okey, maksud cikgu serah pada kamu lah. Panjang gelombang, kalau kita nak jawab, kita boleh tulis panjang daripada satu point kepada point selepas dia membuat satu oscillation pun boleh. Okey. Panjang yang dilalui, jarak yang dilalui, ataupun setengah tulis jarak yang dilalui. Jarak yang dilalui. Kadang-kadang dia tak tulis yang dilalui ya, dilalui. Okey, ada yang tak tulis dilalui, ada yang tulis jarak antara dua titik yang bersebelahan. Okey. Dua titik yang bersebelahan. Cukup buat. Maksudnya nak kata puncak ke puncak. Nak kata puncak ke puncak. Sebab dia tak boleh cakap puncak ke puncak. Kita nak kira daripada lembangan ke lembangan pun boleh juga. Lambda juga. Jadi kamu kena faham. Kita jarak yang dilalui antara dua titik yang bersebelahan sefasa. Sefasa. Maksudnya dia dah siap satu lab. Dah buat satu lab. Alright. Kita tengok ada part yang favorite dalam exam, dia tanya bandingkan. Okey, 3 soalan direct berkaitan bandingkan. Dia kata yang pertama bandingkan panjang gelombang wavelength. Okey. Bandingkan panjang gelombang wavelength. Okey, panjang gelombang. Okey, siapa yang baru masuk? Aisyah Darwish. Minta maaf, cikgu mengajar tak sedar. Kita bincang berkaitan dengan refraction. Refraction. Contoh soalan dia dah bagi. First, dia suruh bandingkan panjang gelombang. Yang kedua, sudut tuju dengan sudut biasan. Yang ketiga, kedalaman. Kedalaman. 3 tu dia suruh compare. Kita tengok gambar tu. Cikgu tunjuk gambar tu. Sebenarnya dia bagi gambar 2. Dia bagi gambar ke atas. Ini kawasan B, kawasan yang plat kaca tadi. Plat kaca tadi kalau tengok daripada atas. Okey, dia tengok daripada atas, kamu akan nampak macam tu. Maksud kaca dia tak letak straight lah. Kaca dia tak letak straight. Kaca tu. Ini daripada top view kita panggil. Top view. Kamu tengok daripada atas, kalau tengok daripada ini dia panggil side view. Okey, yang pertama dia kata panjang gelombang. Menariknya, soalan kertas 2 ni bila masuk bab compare ni, sebenarnya kamu tak perlu guna benda yang kamu hafal. Kamu kena tengok dengan mata biji kamu. Maksudnya, dalam soalan compare ni, biasanya by observation. Mata kamu boleh, kalau kamu boleh tak ingat, hafal pun tak ada apa. Tak ada apa. Dia punya compare, kena pandai tengok. Tengok dia, oh yang ni panjang seorang.
Ini pendek. Tak ingat, padahal Wafa tak ingat tu. Wafa tak ingat. Tapi kamu boleh tengok daripada comparison melalui gambar. So jangan gambar cepat, tak ingat Wafa, relax. Okey, comparison yang pertama Wafa, tak ingat, tak apa. Kamu tengok A, kawasan A lagi besar daripada kawasan B. Setuju ah? Yang kedua dia tanya berkaitan dengan sudut tuju. Okey, sudut tuju dengan sudut biasan, kawasan mana yang lebih besar? Tengok saja, rupanya kawasan dalam mempunyai sudut yang lebih besar. Yang ketiga dia tanya kedalaman, betul tak? Kedalaman. So juga melalui dengan mata kasar kamu, kawasan A lagi besar daripada kawasan B. Boleh dapat? Ada yang muskil berkaitan soalan bandingkan ini. Kita tak dapat buka semua. Kalau buka semua jadi kecil. Jadi cikgu scroll. Lepas soalan tu dia tanya banding, pattern soalan ni cikgu dedahkan terus soalan pattern soalan. Bila dia tanya compare, last bawah tu dia akan tanya hubung kait. Dia akan tanya hubung kait. Okey, jadi kamu dah tengok tadi, dia tanya apakah nyatakan hubungan antara kedalaman dengan panjang gelombang. Hubungan kamu boleh pakai semakin. Okey, yang ni petua cikgu nak bagi. Okey, kalau BI dia. Dia ada hubungan ni, dia ada dua jawapan. Okey, dia kata relationship. Dia ada dua cara kamu jawab. Satu, kamu akan jawab secara berkadar terus ataupun berkadar songsang. Betul tak? Berkadar terus ataupun berkadar songsang. Yang kedua, kamu jawab semakin. Betul tak? Semakin tinggi, semakin tinggi juga. Aja. Okey? Benda tu. Kalau bahasa Inggeris, the greater lah. The greater, the smaller ke, the greater, the smaller. Ataupun greater juga. Okey. Bila kita nak pakai yang ni? Okey. Sebenarnya untuk berkadar terus dan berkadar songsang, jika ada formula, tolong catat ni. Jika ada formula sahaja. Kamu boleh pakai berkadar terus dengan berkadar songsang jika ada formula. Malahan kalau ada formula, kamu kena pakai berkadar terus ataupun berkadar songsang. Kalau let's say dia ada hubungan, contohlah hubungan ni macam mana cikgu? Contoh, kamu ada formula P sama dengan kita ambil daya mula. F sama dengan MA. Jadi A dengan F ni berkadar terus, betul tak? F berkadar terus dengan pecutan. Kalau jisim dimalakan lah. Okey. Jadi, kamu boleh cakap kamu kena jawab, dia tanya apakah hubungan daya dan juga pecutan. What is the relationship between force and acceleration? Kamu tak boleh pakai semakin. Semakin tak diterima. Dia strict sikit dekat sini. Kamu kena pakai berkadar terus. Directly proportional. Sebab apa? Sebab dia ada formula. Cikgu, adakah yang tak ada formula hubungan? Ada. Inertia increase jika mass increase. Formula tak ada. Jadi, kamu boleh cakap semakin. Okey, semakin. Kalau kamu pakai berkadar terus, salah pula. Boleh faham tak? Penggunaan nak pakai berkadar terus ataupun semakin. Okey, pendek kata kalau ada formula, jika ada formula, pakailah berkadar terus atau berkadar songsang. Tengok hubungan dia.
Kalau tak ada, pakai semakin. Cikgu kalau ada formula, tapi saya nak pakai semakin, kalau ikut cikgu terimalah. Tapi takut skema kamu. Okey, sebab cikgu bukan guru sekolah. Daripada pengalaman cikgu yang cetek ni, ada pengalaman sahabat cikgu tanya yang cikgu guru sekolah, skema akan pilih berkadar terus. Takut cikgu tu tak terima. Kalau cikgu macam cikgu ni baik sikit. Cikgu terimalah sebab you faham, cuma tak tepat. Sebab semakin ni dia memberi indikator yang lain. Betul, kalau kamu belajar bab 1, kamu belajar kan hubungan dia. Graf dia beza. Graf berkadar terus macam ni, graf semakin macam ni. Semakin boleh pakai dua-dua. Okey, semakin tinggi dia, semakin tinggi A, semakin tinggi B. Pemeriksa boleh tanya kamu. Macam tanya Danish kan. Danish cakap semakin tinggi A, semakin tinggi B. Kamu nak cakap yang ini ke yang ini? Kalau saya ambil ni, kamu salah ni. Dia jadi macam tu. Sebab hubungan yang betul adalah yang bawah. Jadi itulah conclusion yang kamu kena faham bila nak menjawab. Jadi berbalik kepada persoalan kita. Nyatakan hubungan di antara kedalaman air dengan panjang gelombang. Okey, kita tanya dululah hubungan dia apa. Kalau kamu tengok daripada gambar tu, kamu tahulah. Kan? Kalau kita tengok daripada gambar yang jawapan kita cakap, kalau dia dalam, kita tengok panjang gelombang dia pun tinggi. Maksud kita boleh cakap kita akan cakap, daripada hubungan tu kita tahu dalam kalau tinggi, kalau dalam panjang gelombang pun akan tinggi. Ada formula tak? Kedalaman dengan lambda ada formula tak? Ada ke tak ada? Setakat yang kita belajar ataupun you all belajar. Tak ada. Kalau dia tanya V dengan lambda, ada formula. Kalau V dengan lambda ada formula. Tapi dalam dengan lambda tak ada formula, maka kena pakai semakin. Okey? Pakai semakin. Cakaplah semakin tinggi, semakin besar, semakin dalam air, The greater the depth, siapa yang pakai BI, semakin dalam air, semakin panjang gelombang. Okey, kalau BI, the greater the depth of the water, the bigger wavelength. Itu kalau nak pakai bigger, ikutlah bigger ke greater juga pun tak ada. The greater the depth of water, the greater the wavelength. Perfect Amni ya. Okey, thank you. Siapa yang belajar dalam BI boleh rujuk yang Amni tulis. Betul juga. Okey, betul juga. Alright. What happened to the wave speed of shallow? Okey, ini speed pun samalah. Cikgu rasa okey dah kot yang ni ya. Cikgu rasa wafal ni kamu dah nampak. Cikgu harap kamu dah dapat rentak dia, dah dapat ritma dia, rhythm dia berkaitan dengan wafal. Okey. Dia tanya what happened to the speed of the wave in the shallow water region. Dia tunjuk kat sini. Ada satu daripada kawasan dalam pergi ke kawasan cetek. Dia tanya, apa berlaku pada laju gelombang? So, siapa yang boleh jawab pantas, maksudnya dia dah install dah. Wafal kamu dah mula install dengan baik dah. Lepas tu kamu duk jawab soalan, dia makin jelas. Okey, dapatlah bahawa dengan pantas kamu boleh cakap, panjang velocity dia pun berkurang. Terbaik. Okey, ini draw cikgu skip dulu. Okey, cikgu nak masuk ada satu case yang cikgu nak masuk yang cikgu rasa penting untuk cikgu cerita kepada kamu. Dia adalah berkaitan dengan berkaitan dengan sini, Tanjung Kep ni. Okey, Tanjung Kep ni.
Tanjung dengan Teluk. Pantai ni, laut ni mula-mula datang, dia dalam keadaan straight. Panjang gelombang adalah straight. Tapi bila menghampiri pantai, dia punya direction mula bertukar. Ada a few yang kamu kena tahu, apa berlaku perubahan yang berlaku dekat Tanjung, apa yang berlaku dekat Teluk. Kamu kena tahu yang tu. Apa berlaku dekat Tanjung, apa berlaku dekat Teluk. Dekat Tanjung ataupun dekat Cat, kamu kena tahu yang pertama, gelombang menumpu. Okey, gelombang menumpu. Dia focusing. Okey, dia focusing. Dia focusing. Yang kedua, bila dia focusing, tenaga pun menumpu. Okey, tenaga pun menumpu juga. Ini dah arah. Ini cerita berkaitan dengan arah. Dan tenaga, cikgu cakap tenaga lah. Tenaga juga. Okey, tenaga dia pun menumpu. Laju dia akan berkurang. Laju dia akan berkurang. Sebab dia jumpa kawasan yang cetek dulu. Dia jumpa dulu. So dia berkurang. Wavelength dia pendek juga. Okey, dia ikutlah formula Vafa tu, berkurang. Tapi kalau dekat Teluk, okey, dekat Teluk, arah dan tenaga dia akan spread out, mencapah, tersebar. Nombor 2, laju dia akan bertambah. Okey, laju panjang gelombang juga akan bertambah. Okey, kalau kamu perasan, V bertambah ni macam kontradik. Cikgu, kiranya kita tengok panjang wavelength through ombak-ombak tu ke cikgu? Yes, kamu tengok kat situ. Betul, kamu tengok kat situ nak tahu panjang gelombang dia. Betul lah ni. Okey, kalau tengok situ dia makin membesar kan? Yang kat sini Tanjung dia jadi pendek. Okey, dia jadi panjang. Okey, panjang ini bukanlah disebabkan oleh dia cetek, tapi disebabkan dia terpaksa spread out. Okey, sebab takut kamu cakap, cikgu tadi kawasan cetek, kalau dia menghampiri kawasan cetek, patutnya laju berkurang, panjang gelombang berkurang. Nampak tak discussion cikgu ni? Kawasan cetek ni, patutnya V berkurang, lambda berkurang yang kita belajar tadi. Tapi cikgu kalau tengok kat sini macam kontradik. Betul tak? Nampak macam kontradik. Betul tak Syasha, Amni, Amy, Muhammad, Rosham? Kan? Nampak macam kontradik. Berbeza. Cikgu macam mana? Nak pakai yang mana? Jadi yang kamu jangan silap. Yang ni dia bergantung pada kedalaman. Yang ni dia bergantung kepada dia permukaan atas. Dia layer atas. Dia punya discussion tu speed out dia macam tu. Dia permukaan atas air. Dia cerita dia berkaitan dengan permukaan atas air. Kesan bentuk. Speed out dia kat atas ni. Kesan bentuk. Dia tak bergantung kesan dalam. Jadi kita tengok yang mana lebih dominan. Cikgu habis nak pakai yang mana? Tengok yang mana lebih dominan. Okey. Biasanya cetek ni kita akan pakai yang ni lah. Kalau mempengaruhi cetek kita pakai ni. Kalau bentuk, case tu akan spread lah. Dia tak akan combine. Dia akan spread. So jadi dekat Tanjung kena hafal macam ni, dekat Teluk. Soalan cepu emas dia adalah kawasan mana yang selamat kalau bawa budak-budak nak mandi? Soalan cepu emas dia kat mana lebih selamat untuk kamu bawa budak-budak mandi? Siapa boleh jawab ini? Dekat Cat Caca cakap, Amni dekat Teluk. Alright, dua yang berbeza. Ada lagi? Kita perlukan jawapan lagi sebab ni baru sedi satu sama. Syasha satu, Amni satu. Danish, Aisyah, Aish Darwish. Mana?
Fatin? Fatin cakap cat. Alright. Maisara Yahya? Kita nak ambil dah ni. Rosha? Cat. Tanjung kot. Wow. Cat 3, Tanjung 2. Tanjung, majoriti Tanjung. Amni saja sebut Teluk setakat ni. Jawapan dia adalah Teluk. Jawapan dia adalah Teluk. Sebab utama dia ataupun reason yang lebih dominan adalah tenaga dia. Okey, dia mungkin laju, panjang gelombang dia mungkin tinggi. Tapi ada satu sebab yang menyebabkan kita rasa selamat, sebab ombak dia adalah rendah. Bila tenaga tersebar, sebenarnya ada satu benda yang kamu kena tahu, tenaga dia tak kuat. Okey, tenaga dia tak kuat. Dia macam diffraction sikit lah. Jadi amplitude dia rendah sikit. Okey, tenaga ni dia mewakili amplitude dia. Sebab tu kalau kamu tengok, kalau tahu kamu ingat kawasan-kawasan peranginan yang famous, biasanya bay. Danga Bay, Marina Bay, mana bay lagi? Okey, hotel-hotel mewah semua pilih bay. Okey, kalau kamu tengok daripada jauh tempat orang mandi, kalau kamu tengok helicopter view, kan? Kalau kamu tengok mungkin kamu tak perasan, tapi biasanya dekat bay. Kawasan bay. Kawasan bay adalah kawasan yang selamat. Dari segi safety dia bagus. Dari segi ciri-ciri keselamatan, Teluk lebih selamat. Okey, itu soalan cukup rumah dalam exam. Alright, kenapa bay lagi selamat? Kena cerita, okey? Alright, soalan penutup dia berkaitan dengan bay ni, cikgu nak pergi kepada objektif, kita tak dapat jawab semua, tapi kita dah sentuh majority of it. Penutup soalan dia, cikgu nak tanya yang ini. Kita baru belajar yang tadi kan? Alright, yang ini. Soalan nombor 16 ini. Soalan nombor 16 ini sebagai penutup discussion kita. Rajah 17 menunjukkan gelombang air merembat dari laut ke pantai. Ini soalan SPM objektif. Okey. Ciri-ciri gelombang manakah di Tanjung dan di Teluk yang betul? Yang betul. Okey. Melalui maklumat tadi, cuba pilih A ke B ke C ke D. Uish, laju Syasha. Okey. Syasha cakap D. Yang lain bagaimana? Danish, Aish, Darwish. D cikgu, right? So alhamdulillah siapa yang laju dia dapat absorb, dia dapat install dah tadi. Loading dia laju, bagus. RAM tinggi tu. RAM tinggi. Okey, siapa loading cepat, RAM tinggi. Alhamdulillah. Alright, Fatin pun D, Amni pun D. Alright, jawapan dia betul. Wavelength shorter. Okey, dekat headland. Dekat Tanjung. Okey, wavelength cetek. Energy disperse, disebarkan. Okey. Betul dekat bay, kita nampak tenaga disebarkan. Alhamdulillah. Dapat juga kita bersama. Kali ini, masa mencemburi kita, cikgu rasa reflection of majority pattern of question kita dah sentuh. Majority kalau kamu tengok soalan dia, buffal. Okey, buffal. Tapi kalau tengok water yang lebih dominan berbanding bunyi. Water lebih dominan berbanding bunyi. Alright. Ada bunyi tapi mungkin subtopik yang lain, tapi banyak ni. Bunyi kat mana? Bunyi yang tadi, siang dengan malam tu. Okey? Bunyi berkaitan dengan siang dengan malam tu. Itu dia punya case. Alright. So, cikgu rasa setakat tu dulu perbincangan kita. Mudah-mudahan cikgu dapat bantu you all banyak sangat. Alright. Kita jumpa next class. Ajak lagi kawan-kawan, cikgu nak minta you all panjangkan pada kawan-kawan you all. Kita bincang macam ni, cikgu nak dedahkan soalan-soalan exam pada subtopik tu. Ajak semua datang, bila ramai baru kita boleh bagi special brief. Kita buat peraduan, tanya, kita dapat. Alright, alhamdulillah ni, terima kasih banyak-banyak. Kita tangguh kelas kita dengan tasbih, kifarah dan surah wal-as.